Dia rekod yang mana satu? Dia dah record tengok. Dia recording. Dah. Dia screen mana yang dia rekod? Screen. Semua. Habis dia nampak dua screen aku. Kita orang nampak semua. Sekejap aku tengok. Dah tekan ke? Ni ada rekod. Kita orang nampak macam ni je. Oh, so dia screen rekod Dia kan? rekod ni. Dia rekod ni je lah. Dengan muka-muka kau sekali. Ni dia rekod ni je, putih ni je aku rasa. Bahagian yang aku share. Apa? Terus sekarang share. Okay. Next kita terus ke bahagian setting tadi, bahagian payment Okay, ni ringgit Malaysia. Produk dah settle. Produk kita dah settlekan. Shipping. Okay dah. Payment pula. So payment, kalau kita ada macam PayPal, kita boleh terus set up. Cash on delivery tak payah set up pun. Dia pembayaran, dia tekan je payment, terus nanti barang sampai kat rumah dia, baru dia bayar pada postman. Itulah cash on delivery. So yang ni aku takkan guna dululah. Apa yang kita perlu buat, kita kena plugin dari luar. Plugin dari luar adalah ToyPay punya lah. Aku akan gunakan ToyPay punya plugin. Macam ni kita nak dapatkan plugin ToyPay. Nampak ni? Bila kita buka toypay.com, kita akan dapat home, package dan WooCommerce. So dia dah sediakan. Kalau ada plugin-plugin lain untuk programmer, ada juga dalam ni. So kita ambil WooCommerce saja, memadai. Klik pada WooCommerce. Kemudian kita pergi tekan download. So in folder. Dah ada banyak. Tak apa, kita guna je ni. So simpan file jap. Apa kita perlu buat? Macam biasa. Kita pun dah install plugin, kita pun dah download plugin. Apa kita kena buat adalah add new plugin. Kemudian upload plugin tersebut. Boleh je drop. Tarik. Okay, install now. Okay, tunggu sekejap. Plugin installed successful. So, aktif. Alhamdulillah, dah aktif. Tapi, ingat, dia tak lagi berfungsi dengan baiknya. Kena setting ToyPay for WooCommerce. Bila kita dah install kat bahagian plugin ni, cari semula perkataan ToyPay for WooCommerce. Kemudian bawah tu akan ada tulis setting. Plugin, bahagian plugin. Tengok ToyPay for WooCommerce, tekan setting. Okey, berikan apa yang dia minta. Contoh title. Title ni waktu pembayaran nanti dia tulis kat sini. Pembayaran menggunakan ToyPay apa semua kan. So aku tak nak guna perkataan ToyPay. Kita tulis je pembayaran menggunakan online payment. So description pula, pay securely which online payment. Dah settle. Okey, ini sangat penting. Bahagian ni kena alert. Yang ni memang kena alert betul-betul. Apa yang kita nak isikan pada user secret key. User secret key ni terletak di bahagian ToyPay. Okey, kita pergi dekat bahagian dashboard. Scroll paling bawah. Ada nampak tak your secret key? Ni your secret key ni kita copy. Kemudian kita pergi ke website setting kita, user secret key, Ctrl V. Settle.
Kemudian Naim, kategori kod ni apa? Okey, macam ni. Kita kena fahamkan dulu. Plugin ini diciptakan adalah untuk membaca, uh, integratekan ToyPay dengan WooCommerce. Jadi, apa yang boleh menjabatankan mereka adalah user secret key. ToyPay ni terlampau banyak. Bos pun ada ToyPay, Karim pun ada ToyPay, Lokman pun ada ToyPay. So, jadi ToyPay kita ni ada secret key. Bila secret key ada, kita masukkan dekat dalam plugin ini. So, dia membuatkan satu jambatan khusus untuk mereka. Kemudian, dalam ToyPay pula, ada bil-bil untuk produk A, produk B, produk C, produk D. Betul? Tapi dalam ToyPay kita tu, ada lebih kurang 4-5 produk. Kita nak khususkan, kita nak kategorikan ini adalah produk untuk website Dori Rangup. So, kita kena buat kategori kod. Nampak ni? Kategori kod. Kategori kod tu perlu dibuat di ToyPay. So, tak apa, jangan risau pasal ToyPay ni. Nanti guna je ToyPay aku. So, kategori. Kat sini dah ada, dah tak silap. Royal Pack. Dori Rangup. Semua ada. So, apa kita buat? Add new category. Test Dori. Okay, test Dori. Kemudian website dia. Guna website dia sebagai description. Kita tahulah website mana yang kita guna ni. So ni kategori description. Test Dori ni dekat mana website dia ni? test.sinijual.com. Submit. Okay. Kita dah siap dah. Mana dia? Hey. Sen. Okay. Copy bahagian kategori kod. Ni. Test Dori. Copy ni. Nombor dia. 98 ni semua. Kemudian pastekan bahagian kategori kod yang diminta. Settle. Contoh, harga produk kita kan RM35. So dia akan guna FPX. FPX ni proses pembayaran perbankan lah. Dia integrasi. So kita ada bil yang perlu di-charge sendiri. RM1 ToyPay. RM1 untuk proses service charge. Adakah kita nak include kita dapat RM1 tu, kita tolak RM1 daripada kita ataupun customer yang kena bayar RM1? Kita boleh tentukan. Charge to customer. So automatic kalau 35 jadi 36 dia kena bayar. Itu kalau kita minta dia charge. Tapi kita tak apa, kita include in bill amount. Maksudnya kalau harga dia 35, dia orang bayar RM35 tapi kita akan dapat duit dalam bank RM34 saja. Short RM1. Jelas Okay, sekarang ni itu sahaja dulu untuk charge include in bill. Okay, yang ni abaikan ni developer mode ni tak ada masalah. Kemudian enable. Settle. Save changes. Kita tengok kat bahagian checkout kita tadi. Ni checkout. Tak boleh buat pembayaran ke boleh. Kita refresh. Kat sini tak ada apa-apa. ToyPay pun tak keluar. Apa semua tak keluar. Dah keluar dah. Pay securely with online payment. So dia kat sini ToyPay lah. Ni sedia ada. Okay. Lepas tu boleh buat pembayaran. Contoh kita tekan place order. Alah. Pun.
dia boleh buat pembayaran dah. Siap. Wala, dah siap pembayaran. So kita pergi Maybank to you, bayar. Kenapa RM47? Oh, sebab Sabah Sarawak. So kita tekan Maybank to you, proceed. Lepas tu tekan cancel. Tu je lah. So ni payment was declined. Lepas tu kita tengok dekat WooCommerce, kat bahagian order. Ada satu masuk lah. Oh, ada satu masuk. Pending payment. Yay, pending payment. So kita tengok, klik. Wah, ada info, ada orang dah isi detail. So apa kita nak kena buat? Orang ni susah nak buat pembayaran kot. Ada masalah kot. So call dia. Hello, Assalamualaikum bang. Abang tadi nak buat bayaran tapi bodoh je. Lepas tu kita tolong dia untuk buat pembayaran. Okay. Lepas tu abang tu dah bayar, kita pun dah ada sale. Dah rasa angkuh, post kat Facebook, tunjuk kita hebat boleh buat kelas. Yeah? Itu saja rasanya untuk WooCommerce. Okay. Next. Ni. Paling penting. Ada paling penting lagi. Dia ada 2 penting lagi aku tak share. Okay. Bismillah. Okay. Macam mana nak kita buat www.com yang utama tu pergi ke kita punya perisian ataupun yang kita dah edit. Kan bermula kita punya page adalah utama. Utama. Ni. Tengok dekat atas ni test.sinijual.com/utama kan. Macam mana kita nak utama ni hilang, terus pergi ke website yang kita dah siap. Semalam ada yang aku dah tunjuk. Kalau ingat, ingatlah. Kalau tak ingat, ni aku nak tunjuk lagi. Pergi kat bahagian setting. Ambil perkataan, cari perkataan reading. Kemudian, ni, reading setting. Your homepage display, kita ambil a static page. Dan homepage, pilih bahagian utama page kita. So, settle. Tak percaya, kita test. Walah. Naim, macam mana nak hilang ke atas ni? Ingat ke macam mana nak hilangkan? Pandai. Power lah Syirah ni. Mana? Page. Page. Ni. Apa? Parent page. Tak ada. Ni macam kalau atas dia tekan lagi macam dia button juga ni. Sekejap Ni untuk canvas. Ni okey, sekejap tengok jadi tak? Okey, dah tak ada. Okey. Ini yang pentingnya. Macam ni kita nak tekan ni terus order. Kan tadi kita dah ada shop, betul? Shop tu sebenarnya sekadar belakang tabir je. So bos dia nak terus order sini lah. Dah ada kat sini. Dia tak adalah tekan sini. Dia masuk ke shop tu kan? Ni dia terus pergi buat pembayaran. Nak buat pembayaran di sini terus. Macam mana nak buat? Itu lah. Ni kat WooCommerce tadi balik. WooCommerce tadi kot. Ambil ni.
Bijak. Ambil link dia. So, okay. Ni edit with Elementor dulu. Tadi aku tekan dia terus masuk pembayaran, betul tak? Sebab atau aku install tu, ni link lama, link ke website aku. Kat sini jual kan. Dia terus pergi Dori Rangup punya website yang sebenar. Kalau siapa klik sini. Nampak ni? Dori Rangup sini jual. Ni yang link memang dah lama punya. Link yang memang aku jual sekarang ni. So kalau orang tekan ni boleh buat pembayaran terus masuk aku punya website. So hati-hatilah kalau install template orang. Button-button ni kena jaga. So button ni kena tukar balik. Okay. Dia punya format macam ni. Sekejap tunjukkan. Share. Nampak apa? Nampak putih kan? Ni nampak putih kan? Sekarang nampak apa? Ni nampak ada orang tulis? Ada garis. Nampak whiteboard ni tak? Okey. Okey. Tadi kita dapat link website. Bila kita tekan, ada macam ni link website dia. Perasan tak? Ada add to cart 21. Maksudnya, kita arahkan shop ni, dia pergi ke shop, kemudian dia add to cart 21 terus. Apa yang kita perlu buat adalah 21 ini sebenarnya adalah nombor produk. Nak tengok nombor produk kat mana Naim? Okay, kita tengok screen 2. Okay, nombor produk nak tengok kat mana Naim? Sekarang nampak screen aku kan? Okay, nak tengok produk, pergi dekat bahagian produk. Bawah ni ada ID 36, ID 34, perasan? Kecil sangat tak nampak? Nampak kan? So, copy. Contoh ni 34. Control copy 34. Lepas tu link tadi tu, mana link tadi? Share. Okay. Link ni tadi. Alah, tak boleh dah. Ingatnya boleh edit sini. So link tadi ni, add to cart ni tukar kepada produk kita. Berapa nama produk kita? 34 ke 31? 34. Okay, tukar 34. Lepas tu website depan ni kita tukar. Website kita test.com, test.sinijual.com. Shop ni. So yang ni kita copy. Kemudian kita pergi ke bahagian print balik. Yang ni Dori Rangup punya dulu. So kita ambil, kita buang. Control V. Okay dah. Update.
So, preview. Kita tekan add order now. Kita tekan order now. Betul ke produk yang 31? 34 eh? Oh, dia masuk shop. Nampak ni? Dia tulis one pieces Dory has been added to cart. Maksudnya kita dah beli satu. Kalau orang tengok view cart, kita dah beli satu. Ni tadi sebab kita test satu, kita beli. So ni beli satu. Macam mana Naim? Ni masih lagi dekat dalam cart. Aku nak terus check out. Bukan pergi cart, bukan pergi mana-mana. Aku nak terus pergi ke bahagian pembayaran check out ni. Aku nak terus bahagian ni. Ni. Macam mana? Dah susah sangat lah. Kita pergi je plugin. Install plugin. Kita add new. Type je kat sini. Direct checkout. Ya, kita guna perisian yang mudah lah. Dia terus bantu kita untuk direct checkout. Install now. Ni direct checkout for WooCommerce. Jangan yang lain pula. Activate. Terus dia plugin dekat dalam WooCommerce. So ada perkataan direct checkout. Okey. Bahagian kita tekan je direct checkout ni. Sama tadi general, product, shipping kita dah settle, payment dah settle. So yang ni biar. Kita pergi dekat direct checkout. Kita pergi kat direct checkout. Apa kita perlu buat adalah bila add to cart alert, kita biar je no. Add to cart link, no. Add to cart redirect. Maksudnya bila orang masukkan barang dalam cart, dia terus ke add to cart tu redirect, yes. Ke mana? Ke checkout. Faham tak? Kita nak bagi tahu dia bila orang add produk tu dalam cart, dalam bakul, kita benarkan, kita tekan yes. Dan terus redirect ke checkout. Jadi kita tekan yes dan tekan checkout. Yes, save changes. Betul ke ni Naim? Dah save dah tu. Okay, kita test. Ni bahagian card tadi kan, aku padam dulu. Okay, ni dekat website kita tadi, aku nak terus beli ni. Right, okay. Semua tengok dekat bahagian bawah belah kiri. Bawah belah kiri. Ada tak HTTPS tu? Tu. Bila aku kerja je ada kan? Inilah cara kita baca coding ataupun baca apa-apa yang tertera. So kita tengok kat sini. Ini function dia. So kita tengok. Okay, test sini jual.com/shop add to cart 34. Kita klik sini. Bismillah. Terus ke checkout. Nampak tak? Okay, itu saja. Kalau orang kata tersilap, dia pergi ke shop ke, dia pergi ke home kita. So dia sama semula. Kalau guna phone, dia orang tak klik pun, dia orang back je selalu. So bila dia back, dia akan pergi ke sini balik. Dia tekan nak beli yang ni. Beli yang ni dia tekan. Bayar RM35. So dia nak tengok kad dia. Uish, ni boleh gak dia benarkan tengok kad dia. Kalau dia nak beli lebih, boleh.
So kalau orang nak pergi home, ni dia. Dan seterusnya sama juga. Kita tengok produk kita punya nombor. Mana? Produk. Nombor dia berapa? Ni 34, ni 36. Sama juga, pergi kat sini, copy dulu. Add to ni, kita tukar 36. Update. Okay. Lepas tu, test balik semula. Untuk 100 punya. Walah. Dah, siap. Siap kan? Dia tak ada pun nampak shop kita bila dia tekan. Betul tak? Bila dia beli dekat dalam sale page kita, contoh dia beli 5 royal pack. Dia klik je 5 royal pack, dia tak pergi masuk shop pun. Dia tak pergi masuk cart pun. Dia terus buat pembayaran. Kita tak nak interrupt dia. Naim, boleh ke edit atas ni? Boleh macam biasa. Custom bahagian ni, edit page. Edit lah. Edit with Elementor. Pertama, kita buang lah dulu. Ni. Kita nak Elementor full canvas. No sidebar. Update. Tu, update with Elementor. Dah. Kosong. Kosong. Tak cantik lah. Sebab full white. Aku kat atas okey dah. Bawah ni macam ni. Kenapa tak cantik ni Naim? Edit lah. Cara edit dia. Pergi ke. Sekejap Ya, copy ni. Shortcut ni. Check out. Copy. Mana bagian setting? Ni setting ni. Kita edit. Edit page. Edit with Elementor. Kita ambil text editor. Okay, settle. So, dekat sini kita boleh setting, advance. Kecilkan sikit. Update. Dah, okay. Perasan? Simple je. Tak apa, nanti tak tahu kita still ada kan. Asal ada 2. Sekejap. Okey dah. Tak payah buat pun tak apa sebenarnya. Dah okey dah. Kalau dalam phone, okey dah. So, kat sini ada apa-apa soalan tak? Dah sejam dah. Syira buka mic.
Tak. Buat masa ni kot. Kena try buat dulu. Okey. Nanti kalau tak faham baru tanya. Okey. Sebab banyak sangat step dia. So nak tanya kena try buat dulu. Nanti Naim kena tulis step dia. Tulis. Itu lagi terbaik. Okey. Ni sekadar untuk draft lah, dia dapat tahu dulu. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Dah, habis dah. Macam mana nak tu stop record?